Lah yang run hot app ini bersama-sama. Jadi kepada anda yang malam ni yang berkesempatan untuk bersama-sama kita malam ni, harap boleh dengar sampai habis, boleh fokus sampai habis, sebab ilmu yang saya nak berikan ni adalah memang betul-betul yang dah tersusun. Memang kami sendiri belajar dan ada result dia, ada kesan dia lah. Maksudnya memang ada result dia, ada kesan baik dia. Ada sebab kenapa modul-modul ni disusun macam ni. Okey, baik. Jadi sebelum tu mungkin boleh ajak juga rakan-rakan ejen yang lain untuk terus sama mendengar malam ni. Bila dengar secara live ni, anda boleh tanya direct kepada saya kalau ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan. Kita cuba bantu sehabis-baik lah, insya-Allah. Okey, jadi kepada anda ejen baru juga, saya harap tidak terlambat untuk kami ucapkan selamat datang ke keluarga Hot Art. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada Hot Art, dan insya-Allah kami akan cuba rutinkan coaching sebegini supaya anda dapat sesuatu yang bermanfaat, sesuatu bimbingan untuk di dalam menjadi dropship Hot Art ni. Okey, baik. Jadi tak apalah, sambil-sambil saya mulakan. Yang mana tajuk kita malam ni ialah tips close sale. Jadi apa dia maksudnya tu? Kepada anda dalam bisnes ni, of course yang paling penting ialah pelanggan. Jadi close sale maksudnya ialah kita dapatkan jualan, kita dapatkan pelanggan. Tak ada orang buat bisnes ni dia tak nak pelanggan. Of course orang yang buat bisnes sebab dia nak dapatkan pelanggan. Dan pelanggan kita ni of course lah daripada manusia juga, manusia itu sendiri. Jadi kita sebenarnya berhubung, berinteraksi dengan manusia. Jadi ada beberapa perkara yang sensitif yang kita kena jaga, sebab manusia ni dia ada perasaan kan, jadi ada emosi dia. Jadi ada perkara-perkara yang kita boleh buat, ada perkara-perkara yang kita kena elakkan. Jadi malam ni saya nak kongsikan kepada anda tips close sale. Ada 3 proses. Secara umumnya ada 3 proses. Jadi saya nak anda betul-betul hadam, yang mana apa yang saya kongsikan malam ni adalah terpakai untuk anda yang baru ataupun anda yang telah lama menjadi ejen dropship Hot Art, atau sesiapa sahaja, sama ada anda baru menceburi dalam dunia dropship ini ataupun anda yang dah lama buat dropship. Mungkin ini satu perkara baru ataupun perkara yang anda dah pernah dengar sebelum ni. Jadi secara umumnya ada 3 proses dalam kita nak dapatkan jualan. Mungkin ada setengah daripada kita yang pernah sekali iklan terus orang nak beli, alhamdulillah. Jadi kita dah, orang kata, fast track proses tu. Jadi kepada kita yang rutin yang kita kena buat ni adalah ada 3 proses cara kita nak close sale ni. Iaitu yang pertama, fasa sebelum, yang kedua fasa semasa, dan yang ketiga fasa selepas. Jadi saya terangkan satu persatu supaya anda clear, anda faham apakah proses-proses ni. Jadi inilah perkara yang kita kena buat, kita semua kena buat. Jadi yang pertama, dalam fasa sebelum, kita kena faham sebab apa sesuatu bisnes tu wujud. Saya tak adalah nak pergi dari sudut teori itu pun tak ada. Memang yang saya nak kongsikan malam ni adalah perkara yang praktikal, perkara yang anda boleh terus buat lepas daripada dengar kongsi malam ni. Dan sangat penting untuk anda dengar daripada awal sampai habis, sebab kalau anda miss dengar satu-satu point tu, anda mungkin tak dapat cantumkan, anda tak nampak dengan clear. Jadi mohon dengar sampai habis, daripada awal sampai habis, supaya anda clear macam mana kita punya proses ni sebenarnya. Okey, baik. Jadi dalam fasa sebelum ni kita kena faham sebab apa bisnes tu wujud. Bisnes wujud sebab ada masalah. Apa-apa bisnes wujud pasti ada masalah, ataupun pasti ada masalah yang kita boleh bantu orang selesaikan. Itu tujuan bisnes. Jadi dalam kita ni, Hot Art ni, apa yang kita bantu selesaikan masalah orang, iaitu antaranya kita bantu orang yang sedang mencari hiasan dinding, kita bantu orang nak hias dinding rumah, kita bantu orang tak perlu keluar rumah untuk hias dinding sebab kita boleh buat secara online dan kita postkan. Dan macam-macam lagi masalah yang kita boleh
ketengahkan untuk kita tarik orang. Sebab apa? Sebab apa kita kena ketengahkan masalah? Sebab cuba kita sendirilah, kalau ada orang tiba promote, contoh ubat kurus. Okey, tuan nak buat kurus, saya jual. Kita direct selling macam tu. Adakah kita suka macam tu? Kebanyakan orang tak suka. Jadi berbanding dengan kita share kat orang, okey nak tak 8 tips kurus. Jadi kat situ kita dah jual masalah. Jangan jual produk tetapi jual masalah. Lebih-lebih lagi di media sosial. Contoh kita di Facebook, kita buat posting. Jangan direct letak harga. Artinya 99, jom beli. Siapa nak beli. Okay. Itu direct selling. Jadi mulai sekarang kita cuba elakkan, kita jual masalah. Siapa nak hias dinding? Siapa nak hias dinding dengan cara yang mudah? Siapa ada masalah tak sempat hias rumah? Siapa ada masalah nak dapatkan frame hot yang betul-betul cantik dan sebagainya? Jadi itu antara masalah yang kita boleh ketengahkan sebagai cara untuk kita jual masalah. Jadi kat media sosial ni jual masalah. Kita tarik orang dengan kita jual masalah. Itu yang pertama. Dalam fasa sebelum ni, dalam 3 fasa nak close sale, yang pertama tadi fasa sebelum. Jadi di dalam fasa sebelum, kita kena tarik seramai mungkin bakal pelanggan. Bakal pelanggan ni dikenali sebagai prospek. Jadi lebih banyak prospek ataupun bakal pelanggan yang kita dapat tarik, jadi lebih tinggilah peluang untuk kita dapatkan pelanggan yang membeli dengan kita. Jadi cara-caranya itulah antaranya, iaitu dengan kita menjual masalah. Bukannya kita jual produk direct. Okey, sekarang ni produk sekarang ni harga macam ni. Itu adalah hard sell. Jadi sekarang kita kena soft sell. Lebih-lebih lagi di personal Facebook. Kalau di page tu tak ada masalah sebab page tu adalah kedai. Jadi kalau di personal Facebook, kita kena lebih kepada santai, kita bersosial. Itu antara tujuan Facebook. Jadi kita kena bersosial, tanya orang, kita letak gambar frame hot contoh yang kat dinding rumah orang, yang kami ada bekalkan dekat Telegram Marketing Tools tu. Anda ambil je mana-mana gambar, letak di Facebook, saja buat caption, okey tak hiasan macam ni, siapa suka, macam tu kita nak tarik orang. Kemudian bila ada orang komen, orang tanya sebagainya, kita kena jaga engagement, jaga perhubungan. Kita close dengan dia, kita tak layan apa dia tanya tu, dengan kita bersosial. Jadi itu fasa sebelum. Fasa sebelum ni secara umumnya kita kena tarik seramai mungkin bakal pelanggan, seramai mungkin prospek. Contoh, kalau kita berjaya tarik 50 orang prospek ataupun bakal pelanggan yang berminat dengan frame hot ni, kemungkinan adalah berapa persen sahaja yang akan membeli dengan kita. Jadi dalam fasa sebelum ni, di dalam fasa sebelum, kita kena aim, kita kena target, tarik seramai mungkin untuk orang tengok kita, untuk orang nampak kita punya iklan. Dan iklan kita tu jangan hard sell ataupun jangan direct selling, tetapi kita jual masalah, kita sharing info, kita share tips-tips, macam tu. Jadi bila kita dapat tarik seramai mungkin bakal pelanggan ataupun prospek, jadi tinggilah peluang untuk kita dapatkan pelanggan. Sebab pengalaman kami sebelum ni, dalam 300 orang yang kita PM ataupun yang PM dengan kita, adalah 50 orang yang membeli dengan kita. Jadi nampak gambaran kat situ, kita kena tarik seramai mungkin. Mungkin dalam, kalau berjaya tarik 5 orang, mungkin salah seorang daripada mereka akan beli. Jadi cabaran kita di fasa sebelum ni adalah kita kena tarik seramai mungkin. Dan macam mana cara dia? Jual masalah. Siapa ada masalah dinding, siapa ada masalah tak sempat nak hias dinding. Contoh, siapa ada masalah tak nak hias dinding, siapa nak tips hias dinding dengan cara yang cepat. Contoh, jadi situlah kita nak cuba jual masalah supaya ada orang PM kita ke macam mana, dan kita jaga engagement, kita layan dia. Jadi di situ slow kita tarik untuk memperkenalkan apa yang kita boleh bantu mereka, iaitu dengan frame hot yang kita ada.
Lebih-lebih lagi sekarang kita ada promosi, sangat-sangat membantu. Jadi sekarang alhamdulillah, terima kasih, tahniah kepada ejen-ejen yang dah berjaya dapatkan sale. Okey, jadi apa lagi yang proses di dalam fasa sebelum ni, iaitu jaga engagement. Apabila contoh kita dah post dekat Facebook, ada orang komen, kalau orang komen PM harga tu, kita PM lah kat dia. Jangan terus direct kita PM bagi tahu harga dekat komen, sebab kita nak menggalakkan orang tanya kita. Jadi bila orang dah bertanya dekat kita tu, dia itulah sebenarnya bakal pelanggan. Jadi kat situ kita slowly kita cuba close dia. Okey. Jadi jaga engagement, jaga hubungan tu lah, jaga komen paling cepat komen, ada orang komen cepat komen. Okey, jadi di fasa sebelum ni juga, macam mana kita nak tarik ramai bakal pelanggan? Antaranya manfaatkan media sosial yang kita ada. Contoh kita ada Facebook, personal FB. Manfaatkan personal FB, sharekan gambar-gambar frame hot yang dah terhias cantik dekat rumah orang. Macam mana dapatkan? Gunakan link yang telah kami berikan, iaitu link marketing tools channel Telegram. Anda boleh lihat dekat situ ada macam-macam gambar yang kami dah kongsikan untuk bahan-bahan marketing untuk digunakan oleh ejen untuk anda. Jadi gunakan gambar-gambar tersebut, postkan di Facebook. Okey, letak caption pendek-pendek pun tak apa. Macam contoh, letak satu gambar, okey, tanya, okey tak, cantik tak, contoh. Ataupun ikut kreativiti masing-masing. Tetapi yang penting pantalaran dia jangan menjual. Jangan direct menjual. Okey, sebab orang tak suka, kan. Orang akan cepat-cepat scroll je kalau siapa-siapa yang menjual ni. Memang itu pengalamannya lah. Okey. Jadi bila kita dah tarik ramai bakal-bakal pelanggan ni, mungkin ada 50 orang, mungkin 5 orang saja yang beli. Jadi bila dah dapat 5 orang ni, kita boleh kembangkan dia, leveragekan dia. Okey, sekarang ni kita pergi kepada fasa semasa. Okey, ada 3 proses tadi, cara nak tips nak close sale. Yang tadi fasa sebelum, iaitu keyword dia tarik seramai mungkin prospek. Gunalah cara apa medium kita ada, WhatsApp ke, status WhatsApp. Boleh takkan 50 gambar feedback, contoh jual masalah. Sharekan feedback pelanggan kita sebelum ni. Sharekan gambar-gambar frame hot yang dah terhias dekat dinding rumah pelanggan kita tu. Sharekan gambar-gambar yang boleh menarik orang untuk PM kita. Jadi kat situlah. Jadi fasa sebelum ni, keyword dia, kata kuncinya ialah tarik seramai mungkin prospek ataupun bakal pelanggan untuk PM kita. Okey, itu yang pertama tadi, fasa sebelum. Okey, sekarang ni saya pergi kepada fasa semasa, iaitu bila ada orang PM kita, bantu dia selesaikan masalah. Kalau ada orang tanya harga, bagi tahu harga. Kalau dia senyap, tanya dia ada masalah ke, atau mungkin dia rasa mahal. Kita cuba tawarkan frame hot kita yang lebih murah sedikit atau macam mana. Okey, kita cuba bantu masalah orang yang PM kita tu. Kalau kita dah bagi design kita ada, mungkin tak ada yang dia minat, jangan risau, HQ boleh bantu untuk custom make. Tawarkan kepada dia yang kita boleh bantu untuk custom make. Jadi dia tinggal beritahu berapa size yang dia nak, design macam mana dia nak, material apa yang dia nak. Jadi kita cuba bantu sebaik mungkin selesaikan masalah dia. Itulah dia tujuan bisnes tu wujud. Bisnes wujud sebab ada masalah. Okey. Jadi dalam fasa semasa ni, bantu selesaikan masalah dia. Dan jangan lupa, sekarang ni kita ada promosi nak dinding cantik yang berharga RM99 sahaja, iaitu buy one free one, beli satu percuma satu. Detail ada pada poster, anda boleh tengok balik. Jadi boleh bagi juga poster promosi tu kepada orang yang PM kita, yang bertanya tu. Kan? Okey, seterusnya jika dia senyap, dia tak respon, okey, biarkan dulu. KIV, jangan lupa untuk save nombor dia untuk kita note kan. Letaklah apa-apa nama dia. Kalau kita tak tahu nama dia lagi, letaklah dulu nama dia apa ke, letak nombor ke, supaya kita note yang dia ni prospek kita. Untuk apa? Untuk kita follow up. Nanti saya akan sharekan tips follow up. Okey. Jika pelanggan orang tu bakal prospek tu beli, okey, ini proses dia. Kalau orang tu deal nak beli, jangan sesekali lupa untuk upsell. Setiap pelanggan yang beli dengan kita, jangan lupa untuk kita upsell. Apa tu upsell? Iaitu kita ajak dia beli lebih. Contoh,
Sekarang ni kita ada promosi kan, yang RM99 buy one free one. Okey, dia pun deal, okey saya nak beli yang ni. Okey, kemudian kita upsellkan macam mana? Kita upsellkan dengan kita kata, okey, anda sebenarnya kena tahu dah dekat katalog kita ada design apa. Okey, upsellkan dia dengan contoh, okey bang, nak tak tambah dengan frame khot Assalamualaikum cantik, letakkan di ruang masuk rumah. Contoh, upsellkan dengan ajak dia berbelanja lebih. Offer lagi apa frame khot kita ada supaya menggalakkan dia untuk beli lebih. Okey, kemudian apa lagi cara kita nak upsell ataupun kita leveragekan ataupun kita kembangkan lagi jualan kita ni, ialah dengan kita tanya dia ada tak adik-beradik ke, ahli keluarga ke yang berminat, agak-agak berminat dengan frame khot ni. Okey, minta dia kenalkan frame khot ni, hot art kepada siapa kenalan dia tu. Jadi kat situ kita dah cuba upsell. Apa lagi contoh upsell? Contoh kita tanya dia, okey abang bercadang nak letak frame khot ni dekat mana? Contoh kalau cakap dekat ruang tamu. Okey, dekat bilik tidur dah ada hiasan dinding. Okey, nak tak kalau saya cadangkan letakkan frame khot sekian. Jadi kita sendiri kena tahu apakah design-design yang ada dalam katalog tu. Okey, promote dia, upsell dia pada pelanggan tersebut. Itu dia tadi dalam fasa semasa. Okey, selepas dia beli tu, ni masih dalam fasa semasa. Okey, dia pun dah beli RM99 promosi. Okey, dia pun dah tertarik dengan frame Assalamualaikum. Okey, ni frame Assalamualaikum. Bagi siapa yang belum tahu frame Assalamualaikum, ni frame Assalamualaikum. Okey, harga dia RM30. Boleh tengok dalam katalog. Okey, jadi dia pun berminat promosi RM99. Dia pun kita pun dah berjaya upsell dia dengan dia beli frame Assalamualaikum. Dan selepas dia dah buat payment sebagainya, jangan lupa untuk ajak dia viralkan. Sebab HQ dah bantu ejen-ejen dengan kita dah tawarkan komisen RM5 untuk referral. Referral ni apa? Referral ni ialah pelanggan yang kenalkan kepada kenalan-kenalan dia. Jadi kita sebagai ejen, okey, bila dia dah deal, dah beli, dia dah buat payment, okey, offer dia, okey abang boleh tak kenalkan dekat adik-beradik abang ataupun dekat kawan-kawan abang tentang promosi yang sedang kita buat ni. Ada komisen RM5 untuk abang jika salah seorang ataupun jika seorang kenalan abang tu beli. Jadi memang sekarang ni untuk pengetahuan anda, untuk promosi kita RM99 ni ada komisen RM5 untuk referral. Jadi gunakan peluang ini untuk kita offer kepada pelanggan tu, ajak dia kenalkan dengan lebih ramai lagi orang, ajak dia viralkan sebab ada komisen RM5 untuk dia. Jika ada kenalan dia yang beli menggunakan link dia. Nanti saya ajarkan macam mana kita nak buat link referral tu. Dan pastikan pelanggan tadi order orang yang membeli menggunakan link dia tu kepada anda. Jangan suruh dia direct kepada HQ, nanti kami tak dapat detect ni pelanggan siapa. Jadi pastikan dia tu order juga melalui anda supaya ianya menjadi juga jualan anda. Jadi dah tambah dah RM15 komisen untuk anda. Jadi RM15 untuk anda, RM5 untuk pelanggan tersebut. Jadi contoh, anda dah berjaya tarik 5 orang pelanggan dan anda dah berjaya ajak dia referralkan, ajak dia kenalkan lebih ramai lagi kawan-kawan dia. Dan setiap 5 orang pelanggan anda ni berjaya kenalkan, berjaya dapatkan setiap 5 orang ni seorang beli. Jadi total anda dah dapat 10 orang pelanggan. Jadi berjayalah anda untuk capai RM1,000 sebulan tu. Itu antara cara dia. Jadi sangat berkesan dengan teknik referral ni sebab dianya sangat membantu kita untuk kita kembangkan lagi jualan kita. Itu antara cara cepat lah. Memang pengalaman kami sebelum ni, kami tak akan lepaskan pelanggan itu begitu saja, melainkan kita akan minta dia kenalkan. Tapi jangan cara paksa lah. Ajak dia, okey boleh tak abang kenalkan hot art kepada beberapa kawan abang. Okey, ni link dia, ada komisen RM5 untuk abang kalau setiap mereka ni beli menggunakan link abang ni. Jadi kat situlah referral tu berlaku. Pengalaman kami sebelum ni,
bila kami offer referral ni, sangat cepat orang masuk PM. Sebab kebanyakan daripada orang dia lebih percaya jika kawan dia dah beli. Jadi kalau kita sendiri nak promote dekat orang luar ni agak susah sebenarnya. Mendapatkan pelanggan baru ni sangat susah. Jadi bila kita dah berjaya dapatkan seorang pelanggan, jangan tinggalkan dia, jangan biarkan dia tanpa dia kenalkan dekat orang lain. Sebab bila lebih mudah untuk kita pengaruh orang ni jika orang tu rapat dengan kita. Contoh macam ahli keluarga sebagainya. Kalau kita tak kenal orang tu, susah jugalah, susah sikit kita nak kenalkan dekat orang tu, melainkan ada orang rapat dengan orang tu yang kenalkan. Jadi manfaatkan pelanggan-pelanggan kita untuk selepas dia beli dengan kita tu, untuk dia kenalkan dekat orang lain. Okey, tak apa Kak Long, sorry lambat masuk, tak apa, insyaAllah video ni saya tak delete, boleh dengar berulang kali. Okey, secara umumnya tadi tips close sale ni, payah benar nak sebut. Tips close sale ni ada 3 fasa, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas. Okey, sekarang ni kita berada dekat fasa semasa. Saya tengah terangkan fasa semasa. Okey, fasa sebelum tadi keyword dia, kata kuncinya ialah tarik seramai mungkin bakal pelanggan dengan kita menjual masalah. Bukannya kita direct selling ataupun jual produk tu direct. Iaitu dengan kita sharingkan masalah ke ataupun kita sharing tips-tips dan info-info. Okey, itu secara ringkas dalam fasa sebelum. Nanti boleh tengok balik. Okey, untuk fasa semasa ni keyword dia ialah upsell. Bila ada seorang yang membeli dengan kita, jangan lupa untuk ajak dia beli lebih. Contoh dia dah beli promosi RM99 tu satu set. Ajak dia pula untuk beli tambah frame Assalamualaikum ke, frame apa-apa lagi lah set-set yang kita ada tu. Tambah, ajak dia beli lebih. Kemudian cara untuk kita upsell lagi ialah ajak dia pula hias. Contoh dia dah beli satu set ni, tanya dia, abang nak hias frame ni dekat mana? Contoh dia kata ruang tamu. Okey, upsell dia dengan cara kita tanya pula. Okey, dekat bilik tidur dah ada hiasan dinding, dekat tangga dah ada hiasan, tanya sampai boleh korek. Ajak dia beli lebih. Okey, selepas dia dah berjaya beli dengan kita, ajak dia kenalkan dekat orang lain. Itulah cara kita nak kembangkan sale kita. Sebab kita sebenarnya nak mendapatkan pelanggan baru ni sangat susah. Sebab tu dah bila kita dah dapat seorang pelanggan ni, manfaatkan dia sebaik mungkin, iaitu dengan kita upsell dan ajak dia kenalkan orang lain. Dan bila dia kenalkan orang lain ni pun, dia pun dapat kelebihan, iaitu kita dah offer commission RM5. Jadi untuk pengetahuan ejen-ejen, untuk commission referral, iaitu commission untuk pelanggan yang berjaya kenalkan ke orang lain ni, kita akan bagi RM5 jika ada orang beli melalui dia ataupun ada orang beli menggunakan link dia. Nanti saya ajarkan macam mana kita nak buat link referral tu. Saya akan post dekat WhatsApp macam mana kita nak buat link untuk customer tu. Jadi dia tak payah nak close sale, dia hanya viralkan. Siapa-siapa yang nampak link dia tekan, akan direct kepada WhatsApp kita, dan kita yang akan close orang tu. Dan kita akan nampak orang ni daripada siapa, daripada pelanggan kita yang A tadi rupanya, dengan link tu dia. Nanti saya ajarkan macam mana. Sebab pengalaman kami bulan lepas, memang bila kita buat referral ni sangat-sangat berkesan, sangat cepat orang masuk. Sebab orang-orang tu dah dikenalkan oleh kawan mereka sendiri, oleh keluarga mereka sendiri, berbanding dengan kita yang nak kenalkan kat orang tu. Sebab kita ni dah tak ada connection langsung, tak ada hubungan dengan orang tu. Tetapi bila kawan mereka sendiri yang kenalkan ataupun keluarga mereka sendiri yang kenalkan, lebih mudahlah orang nak membeli, lebih orang percaya. Okey, baik, itu dalam fasa semasa. Macam kalau siapa biasa beli McDonald ke apa kan, mesti dia akan upsell kita. Contoh kita dah order burger sekian-sekian, mesti dia akan tanya, nak try kita punya air coklat dan sebagainya. Mesti itu teknik upsell lah antaranya. Contoh kalau kita beli burger ke apa, ada orang pernah tanya, penjual burger tanya, nak burger ayam ke daging? Contoh kita cakap ayam. Okey, nak 5 ke 6? Sedangkan asalnya kita niat nak beli 1. Bila dia cakap nak 5 ke 6, 2 cukup dah bang. Dah dia berjaya upsell. Jadi kita bila dapat seorang pelanggan tu, jangan lupa untuk upsell. Upsell ni kita ajak dia belanja lebih lah, kan. Okey, baik, itu dia dalam fasa semasa. Okey, fasa semasa ni kunci dia upsell dan referral, iaitu ajak dia kenalkan dekat
orang lain. Ajak dia viralkan. Okay, jadi dari situ kita akan dapat kemungkinan, contoh asalnya kita dapat 3 orang je pelanggan, tapi dengan kita absen, kita ajak dia pula referral, kita dapat pula 10 orang pelanggan, kita dapat pula 20 orang pelanggan contohnya, hanya melalui referral saja. Jadi dia berkembang. Takkan daripada seorang pelanggan ni dia tak ada kawan, contoh paling kurang 5 orang lah kawan, mesti ada kenalan-kenalan dia kan. Jadi ajak dia kenalkan. Jadi setiap pelanggan yang datang tu, jangan lepaskan dia, melainkan kita dah upsell dia dan kita dah ajak dia kenalkan dekat orang lain. Okey, sekarang kita pergi kepada fasa selepas. Okey, saya tak nak panjang-panjang sesi coaching ni, saya tak nak panjang-panjang sebab saya nak terus bagi apa yang anda boleh praktikkan terus. Okey. Jadi dalam fasa selepas ni, contoh kita dah ada pelanggan, kita kena keep in touch dengan dia sebab manusia ni dia perlukan perhatian. Jadi manusia ni perlukan attention lah, dan attention ni match ekonomi. Dan sebenarnya daripada perhatian tu kita dapat buat duit. Jadi bila kita jaga pelanggan kita elok, simpan nombor. Macam mana kita nak jaga? Yang pertama, simpan nombor pelanggan kita ataupun bakal pelanggan kita, sebab ada teknik ataupun formula untuk follow up, iaitu okey, kalau boleh catat ataupun boleh tulis kat ruangan komen. Formula follow up iaitu 1, 3, 7, 14, 21, 30. Apa pula ni? Apa benda pula ni? Iaitu satu ni, nombor-nombor tadi tu merujuk kepada hari. Jadi cara kita nak follow up pelanggan-pelanggan ni ataupun orang yang pernah PM kita tapi tak beli, cara kita nak follow up dia ialah menggunakan tempoh-tempoh hari ni. Kita jangan follow up hari-hari, nanti orang fed up kan, orang menyampah, lalas dia delete nombor kita ataupun dia block kita. Jadi follow up ni kita perlu bagi masa, ada tempoh-tempoh dia. Okey, saya mulakan dengan kita nak follow up pelanggan. Contoh pelanggan yang dah beli dengan kita. Okey, hari ni contoh dia dah beli. Esok hari pertama. Okey, kita mulakan esok tu hari pertama. Apa yang kita nak follow up kat dia ni? Apa benda kita nak follow up ni? Iaitu follow up terima kasih beli dengan Hot Art. Okey, ajak dia join community kita. Kita ada FB group nak rumah cantik. Ajak dia join community kita untuk kita boleh still connect dengan dia. Still berhubungan dengan dia melalui community FB group tersebut. Dan dia sendiri boleh nampak kita punya progress. Sebab pelanggan ni dia nakkan trust, dia nak kepercayaan tu. Kita nak wujudkan percaya dalam diri dia tu dengan kita keep in touch dengan dia. Okey, jadi hari pertama tu kita boleh follow up dengan dia, ajak dia join community kita, ajak dia like FB kita, FB page, ajak join FB group. Okey. Kemudian hari ketiga, jangan lupa update ataupun follow up tentang progress progress frame dia. Boleh tanya HQ macam mana keadaan frame dia, dah start buat ke belum. Okey, boleh maklum kepada HQ lah untuk follow up. Okey, dan maklumkan kepada pelanggan follow up. Okey, sekarang ni frame tuan sedang print ke, sedang buat frame ke, macam mana ke. Okey, boleh tanya HQ macam mana keadaan semasa untuk frame pelanggan. Okey, kemudian hari ketujuh. Hari ketujuh ni dah follow up pelanggan, bagi nombor tracking. Okey, jadi boleh tanya kepada HQ, minta nombor tracking. Jika ada delay sebagainya, HQ akan maklumkan. Jadi boleh follow up pelanggan tu. Sebab kita kena follow up ni supaya kita nak wujudkan trust. Kalau macam Shopee, kita beli kat Shopee kan. Jadi kat situ dia akan update perjalanan barang kita tu macam mana, update dia tu macam mana kan. Jadi kat sinilah function kita nak follow up pelanggan, sebab kita tak ada sistem macam tu lagi dan kita pun tak gunakan Shopee. Sebab kalau masuk Shopee ni sangat berisiko sebab kita berlawan dengan harga. Jadi kita nak elak daripada tu, kita kena keluar daripada situ lah, kena keluar daripada Shopee. Tak seronok lah bila kita berlawan dengan harga ni. Of course orang akan cari yang paling murah ataupun yang ada yang macam mana kan. Okey, kemudian hari ketujuh tadi follow up tentang dia punya progress item dia. Okey, hari ke-14 jangan lupa untuk minta feedback pelanggan. Okey, setiap pelanggan kita ni jangan lupa untuk kita minta feedback, sebab feedback ni adalah emas. Feedback is gold. Dan feedback ni juga untuk kita gunakan dalam marketing kita, untuk kita viralkan Facebook sebagainya. Sebab orang lebih percaya bila ada
testimoni, bila ada orang yang dah pernah pakai produk kita, orang akan lebih percaya. Jadi kalau kita ada 100 feedback, beratus feedback, jadi lebih mudah untuk kita buatkan orang percaya dengan kita, insya-Allah. Okey, dan hari ke-21, okey, ajak dia kenalkan lagi. Jadi masa dia beli tadi, kita dah ajak dia referral. Jadi hari ke-21 ni kita boleh ajak dia lagi untuk kenalkan. Kita update dengan dia apakah promosi semasa yang kita ada, ataupun apakah design yang terbaru yang kita ada, boleh follow up dia. Dan boleh juga follow up macam mana keadaan frame, adakah masih elok, masih baik. Okey, dan hari ke-30 kita ajak juga dia untuk jadi dropship. Jadi dropship kita, ataupun kalau dia tak nak, ajak dia kenalkan dengan orang lain. Okey, itu cara-cara kita nak follow up pelanggan. Okey, untuk kita nak follow up yang orang yang 50-50 ataupun yang tak beli dengan kita ni tadi, okey, gunakan juga nombor hari tadi 1, 3, 7, 14, 21, 30. Gunakan nombor-nombor hari ni untuk follow up orang yang 50-50 tadi. Follow up apa contoh? Tadi hari pertama dia tak nak beli, hari ketiga follow up. Okey, sekarang ni saya nak update, kan kita punya promosi sekarang ni 100 terawal lah. Okey, berbaki berapa lagi. Okey, wujudkan dia rasa dia kena beli, sebab makin lama makin nak habis dah tawaran ni. Okey, hari ketujuh follow up lagi. Okey, tuan dah jumpa ke frame hot yang dicari tu ataupun yang diinginkan tu? Okey, yang hari ke-14 boleh ajak juga dia like dan join community FB group kita supaya dia nampak perjalanan kita tu lah. Itulah tujuan FB group dan FB page, supaya orang nampak, orang percaya dengan kita. Dan 21 dan 30 tu kalau tak berjaya juga, okey, jangan terus delete nombor dia, sebab kita tak tahu bila orang akan beli dengan kita. Bila kita konsisten follow up, orang akan lama-lama, insya-Allah, orang hati dia akan lembut juga beli dengan kita. Dan itulah apa yang diperkatakan oleh pelanggan-pelanggan Hot Art. Bila dia nampak hari-hari ataupun hari-hari iklan, konsisten iklan dan sentiasa follow up, lama-lama dia akan beli, insya-Allah. Kan? Dan kita pun dari HQ sini pun cuba bantu anda untuk kita sentiasa adakan design-design baru, supaya orang tak adalah bosan nampak design-design yang lama je kan. Jadi kami akan cuba freshkan design-design tu mengikut trend semasa, insya-Allah. Kan? Okey, itu dia 3 proses untuk kita close sale. Jadi kata kunci yang pertama tadi, iaitu tarik seramai mungkin prospek. Prospek tu apa? Bakal pelanggan. Macam mana kita nak tarik seramai mungkin bakal pelanggan? Dengan kita konsisten iklan ataupun marketing dekat media sosial. Kalau anda ada Facebook, gunakan Facebook. Anda ada WhatsApp, gunakan WhatsApp. Blast dekat grup-grup, letak dekat status WhatsApp. Kalau Facebook tadi kita ada check apa saluran dekat Facebook. Kita ada story Facebook, kita ada personal FB. Jangan menjual. Pantang larang dia jangan menjual. Tetapi kita kena jual masalah. Jangan jual produk. Jangan direct kita jual produk, tapi kita jual masalah ataupun kita share gambar-gambar yang menarik tentang frame hot ni lah. Lagi kalau anda ada Twitter, gunakan Twitter. Anda ada Instagram, gunakan Instagram. Anda ada Telegram, gunakan Telegram. Jadi apa jua media sosial yang kita ada, manfaatkan. Sebab sekarang ni PKP, lebih banyak masa orang dengan gadget. Sebab orang banyak masa kat rumah. Dan jangan risau tentang kita punya market frame hot ni boleh pergi jauh ke. Kami sendiri dah search, kami dah buat research sikit semuanya tentang frame hot ni. Sebenarnya peluang kita sangat besar, sebab selagi mana ada rumah, selagi itulah kita punya peluang. Dan berapa juta rumah kat Malaysia ni ada. Jadi kat situlah peluang kita ada. Dan satu rumah tu bukan satu peluang je kita ada. Satu rumah tu pun kita dah ada banyak peluang. Kalau dia dah hias ruang tamu, dia ada pula dinding bilik. Dia dah hias dinding bilik, dia ada pula mungkin rumah 2 tingkat nak hias tangga. Jadi jangan risau tentang peluang tu. Kita ada peluang. Peluang market frame hot ni ataupun hiasan dinding ni sangat luas, berbanding dengan certain punya makanan ataupun pakaian sebagainya. Nak kata frame hot ni juga ada market dia, ada pasaran dia, dan pasaran dia sangat luas. Selagi mana ada dinding, bukan rumah aja, surau boleh, pejabat boleh. Jadi
Jangan risau tentang pasaran kita sangat luas, tetapi tinggal lagi kita je. Adakah kita memanfaatkan ke tidak pasaran kita tu? Sebab marketing ni adalah kita nak buat orang nampak. Jadi kalau marketing kita ni orang tak nampak, jadi marketing kita belum berkesan. Jadi secara umumnya tips close sale ada 3 fasa, 3 proses, iaitu fasa sebelum, keyword dia, tarik selama mungkin prospek. Fasa semasa, yang kedua fasa semasa, keyword dia, upsell dan referral, ajak dia kenalkan orang lain. Dan jangan lupa offer komisen RM5 kan. Mesti dia akan barulah dia akan ada rasa nak bertindak tu, ada rasa nak buat. Kalau ada ganjaran ataupun ada komisen tu, mungkin orang takkan free nak tolong kita kenalkan dekat orang lain kan. Jadi kita sendirilah kena tawarkan kat dia, offer kat dia ada komisen RM5. Dan memang untuk promosi nak dini cantik, HQ dah bantu ejen-ejen. Jangan lupa untuk maklum kepada customer, ada komisen RM5 jika mereka kenalkan dekat orang lain dan orang tu membeli, dia menggunakan link mereka tersebut. Jadi keyword dia untuk fasa semasa ni, upsell, iaitu galakkan orang beli lebih. Dah beli ni, ajak pula beli Fina Assalamualaikum ke apa ke, ataupun dah hias ruang tamu, hias pula bilik tidur ke apa. Okey, itu upsell. Yang lepas tu jangan lupa untuk referral, ajak dia kenalkan dengan orang lain. Dan fasa yang terakhir, fasa selepas, iaitu follow up. Bila kita follow up ni, sebenarnya kita jaga hubungan dengan dia, kita bina hubungan dengan dia. Silap hari bulan kita boleh dia akan jadi kawan kita, dan dia pula akan jadi sebahagian daripada kita, mungkin jadi dropship ataupun menjadi team anda. Sebab sekarang ni HQ dalam fasa untuk growkan semua ejen-ejen ni. Kami nak suatu masa nanti anda juga ada team. Contoh Kak Long ada team Kak Long, lepas tu ejen lain pun ada team ejen lain juga. Jadi kita nak growkan company ni dengan kita growkan anda semua. Begitu. Jadi sekarang ni target kita, HQ nak bantu ejen-ejen ni paling kurang mencapai jualan RM1,000. Dan kepada anda yang ejen-ejen baru ni, secara umumnya komisen yang HQ berikan kepada anda ialah 15% daripada harga jualan. Jadi di situlah. Jadi sekarang ni kami nak bantu anda, mulakan dulu, cuba capai 1,000 yang pertama. Kemudian kita akan bantu anda growkan. Kita akan bantu anda menjadi satu tim. Anda sendiri akan bakal ada dropship anda sendiri supaya membantu anda untuk grow lagi, kan. Jadi kat situ sebenarnya kita nak berkembang dalam bisnes ni ialah dengan kita membantu ramai orang. Sebab tu kita kena jual masalah. Kalau dia tak nak beli frame hot, ajak dia, jom jadi menjana pendapatan bersama dengan Hot Art. Ada komisen yang menarik, tak perlu simpan stok, tak perlu bayar yuran, tak perlu keluarkan modal, dah dapat komisen pula tu. Bahan marketing pun disediakan. Itulah antara peluang-peluang yang kita cuba bantu orang. Bila kita niat dengan bantu orang, insya-Allah Allah akan bantu kita dan kita akan mudahlah untuk berkembang. Okey, dan fasa selepas tadi apa dia keyword dia? Fasa selepas tadi keyword dia adalah follow up. Ingat formula 1, 3, 7, 14, 21, 30. Apa benda nombor-nombor tu? Nombor-nombor tu merujuk kepada hari yang perlu kita follow up. Nak senang, setiap bulan tu kita tanda siap-siap. Satu hari bulan ni aku nak follow up siapa. Okey, sampai pula 3 hari bulan, aku nak follow up siapa pula. Sampailah hari yang ke-30, kita nak follow up siapa dan apa benda yang kita nak follow upkan tu. Antaranya tanya feedback, tanya maklum balas. Mungkin ada, kalau feedback yang baik, kita akan posterkan dia, kita akan viralkan. Dan feedback yang tak baik tu jangan pula kita gaduh dengan customer tu, tetapi kita minta maafkan dia, kita akan tambah baik. Dan kalau rosak, kita boleh ganti baru. HQ beri jaminan akan ganti baru frame customer yang rosak. Jadi pelanggan tak perlu risau sebab kita akan gantikan yang baru lah. Kan? Nak sekarang ni kita pun ada masalah di sudut Korea ataupun syarikat penghantaran ni. Ada yang di kalangan mereka ni ada masalah, tapi alhamdulillah dah selesai katanya. Dan memang masa tengah masalah tu memang kita Hot Art sendiri terkesan sebab ada frame hot pelanggan yang rosak. Jadi jangan risau, pelanggan-pelanggan jangan risau sebab kita akan gantikan yang baru. HQ akan gantikan yang baru tanpa perlu bayar tanpa charge lah. Memang kita akan ganti yang baru secara percuma lah. Tapi ganti yang rosak lah, bukan ganti semua. Kita akan tengok, minta dia bagi gambar apa benda yang rosak tu, kita akan gantikan dengan yang baru.
Jadi itulah guna feedback. Jadi kita jangan takut tanya feedback dengan pelanggan, sebab feedback ni sendiri adalah cerminan kita. Pelanggan adalah cermin untuk kita. Adakah kita ni dah cukup bagus? Ada tak perkara yang kita nak kena upgrade? Jadi melalui feedback itulah untuk kita upgrade. Kalau yang tak bagus, kita akan bagi bagus. Yang bagus, kalau feedback tu feedback yang best, feedback yang baik, kita akan tonjolkan dalam marketing kita. Kita akan viralkan supaya nak tarik lagi ramai orang yang nak kan macam pelanggan-pelanggan kita sebelum ni. Itulah dia. Jadi saya harap anda semua faham. Siapa yang mungkin tak clear ataupun ada masalah-masalah tersendiri yang perlukan bantuan kami, jangan malu-malu untuk direct WhatsApp kami. Kami cuba bantu anda. Itu dia tanggungjawab HQ, nak bantu anda. Yang pertama ni, misi kami adalah bantu anda untuk capai 1000 yang pertama. InsyaAllah pada sesi coaching esok malam waktu macam ni juga, saya akan kongsikan anda macam mana cara kita nak capai 1000 yang pertama. Dia tak lari pun daripada tip close sale ni. Ada sedikit sebanyak yang sama, dan saya akan sharekan pada hari esok. Yang penting, hadamkan dulu apa yang saya kongsikan malam ni. Dan jangan risau, saya takkan deletekan video ni untuk anda tengok banyak kali supaya anda boleh faham. Dan jangan lupa apa yang saya kongsikan malam ni tak berguna kalau kita tak bertindak. Tu je. Jangan risau, apa yang kami kongsikan malam ni, apa yang saya kongsikan malam ni ialah perkara yang dah terbukti berkesan. Itulah yang kami buat daripada bulan 6. Saya nak sharekan kepada anda, bulan 6 dulu tahun lepas, sale kami hanya RM182 sahaja. Lalu meningkat pada bulan 7 3,600. Bulan 8 maintain 3,600 juga. Bulan 9 naik 5,000. Bulan 10 naik 14,000. Bulan 11 naik 20,000. Dan bulan 12 maintain balik 14,000. Dan sekarang bulan 1 itu kita baru di awal, masih banyak benda kita set up. Jadi kita starting balik dengan 11,000. Jadi apa perkara betul yang kami buat, itulah dia. Apa perkara yang kami buat sampai boleh maintain macam tu ialah apa yang saya kongsikan malam ni. Jadi cara kita nak berkembang lagi ialah dengan kami bertanggungjawab untuk kongsikan ilmu-ilmu ni kepada anda. Sebab kami sendiri adalah menuntut ilmu dengan guru bisnes kami. Dan inilah apa yang dikongsikan. Dan saya sampaikan pula kepada anda ejen-ejen supaya kita semua tahu. Saya harap tak ada apa yang saya sorokkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ni, satu je saya minta, jangan percaya saya, tetapi buat je. Buat je, insyaAllah. Konsisten tu sangat penting. Hari-hari orang nampak kita, percayalah. Hari-hari kalau orang nampak kita, insyaAllah ada yang tertarik, ada yang teringin. InsyaAllah. Okey, itu saja daripada saya malam ni. Okey, lepas ni saya akan live pula dekat page. Jadi ejen-ejen boleh tengok live tu, sharekan pula sesi live tersebut. Jangan letak nombor WhatsApp anda, mungkin ada orang yang akan menghubungi dengan anda. Okey, cukup sekadar itu pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad bukan sekadar hiasan.